Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Akmal Aznin dalam Buletin MBI edisi ke-19 2023. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan paparan utama edisi kali ini. MBI laksana promosi pelancongan di wilayah utara. Perayaan Kuih Bulan Oktagon bakal dimasukkan dalam kalender pelancongan negeri. MBI bercadang membina lebih banyak stesen pengecas kenderaan elektrik dalam tempoh terdekat. Majlis Bandaraya Ipoh MBI dan Majlis Bandaraya Alustar MBAS telah menjalinkan kerjasama bagi tujuan merancangkan lagi promosi pelancongan di wilayah utara. Kerjasama itu terjalin menerusi majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU yang diadakan di Alustar baru-baru ini. MOU itu diadakan antara lain bertujuan untuk mempromosikan Tahun Melawat Perak 2024 dan Mai Singgah Alustar 2024. Terdahulu, Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin telah menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama Datuk Bandar Alustar, Datuk Muhammad Yusri Mat Daud. Upacara tersebut telah disaksikan Pengerusi Jawatankuasa Penggunaan dan Kos Sara Hidup, Belia dan Sukan Negeri Kedah Muhammad Radi Mat Din yang mewakili Menteri Besar Kedah. Diharapkan kerjasama yang terjalin ini memberi manfaat kepada kedua-dua bandaraya dalam memastikan sektor pelancongan kekal unggul dan terbaik. Dalam perkembangan lain, MBI juga tidak ketinggalan untuk mempromosikan Tahun Melawat Perak 2024 di negeri Perlis. Ia apabila satu pertemuan telah diadakan bersama Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kanga MPK iaitu Nur Azlan Yahya bagi menjalinkan kerjasama mempromosikan pelancongan Bandaraya Ipoh dan negeri Perak. Pertemuan itu dihadiri oleh Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin, Setiausaha Bandaraya Ahmad Muni Ishak, Pengarah Kanan Ketua-Ketua Jabatan MBI dan MPK serta Wakil Tourism Perak dan Wakil Kerajaan Negeri Perlis. Perayaan Kuih Bulan Oktagon akan dimasukkan dalam kalender pelancongan negeri Perak bermula tahun hadapan. Cadangan itu disuarakan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Meng apabila perayaan tersebut dilihat mampu menjadi tarikan kebudayaan kepada pelancongan dari dalam dan luar negara. Beliau berkata perayaan yang disambut setiap akhir bulan Ogos hingga September itu merupakan satu perayaan terpenting masyarakat Cina selain Hari Tahun Baru Cina, disambut dengan perarakan Tanglung pada malam perayaan selain dengan kuih bulan itu sendiri. Dan saya akan cadangkan kepada kerajaan negeri supaya pesta kuih bulan Oktagon ini dimasukkan dalam kalender rasmi Tahun Melawat Perak tahun 2024. Kita ada pelbagai pertunjukan kebudayaan dan kita harus tunjukkan. Dan saya ingin tegaskan kepelbagaian budaya, kepelbagaian bahasa adalah keistimewaan dan kekuatan negara kita. Apabila kita bertapak di pesada antarabangsa dan pentas dunia, kepelbagaian ini yang memberikan kita kelebihan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Perayaan Kuih Bulan Oktagon dan Majlis Pembukaan Pesta Makanan Jalanan Paloh di Ipoh. Hadir sama pada program itu Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negeri Jenny Choi dan Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin. Majlis Bandaraya Ipoh MBI bercadang membina lebih banyak stesen pengecas kenderaan elektrik EV dalam tempoh terdekat, khususnya di kawasan tumpuan dan strategik di bawah penyeliaan MBI. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, inisiatif berkenaan bertujuan menarik kehadiran lebih ramai pengunjung ke Ipoh selain sebagai antara tarikan baharu kepada pengguna EV. Justru bagi merealisasikan sasaran itu, MBI telah memeterai Memorandum Persefahaman MOU dengan Syarikat Pengendali Rangkaian Mudah Alih SOX Berhad SOX sebagai rakan kongsi teknologi strategik bagi meningkatkan infrastruktur dan perkhidmatan semasa dari segi pendigitalan. SOX sebagai rakan teknologi strategik kepada MBI. Yang pertama, meningkatkan taraf, penambahbaikan dan pengembangan semua kemudahan digital
yang telah dan akan tersedia, termasuk tetapi tidak terhad kepada media digital out of home, stesen pengecasan berkenderaan elektronik dan mesin layan diri pintar di dalam Bandar Ipoh. Yang kedua, mengambil bahagian dalam acara pihak masing-masing secara kolaboratif bagi menggalakkan aktiviti pelancongan, pelaburan, perniagaan dan penambahbaikan gaya hidup kolektif penduduk tempatan dan para pengunjung Bandar Ipoh. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis memeterai MOU antara MBI dan XOX di MBI Ipoh. Turut hadir ialah pengarah eksekutif XOX Roy Ho, Ketua Pegawai Operasi XOX Winston Wong dan Ketua Whip Ahli Majlis MBI Datuk Mazlan Abdul Rahman. Tambah Datuk Rumaizi, kerjasama itu bukan sahaja untuk membina stesen pengecas EV, malah turut melibatkan kemudahan lain termasuk meningkatkan taraf pengangkutan awam menerusi aplikasi elektronik digital. Sementara itu, Roy Ho berkata XOX merancang untuk mewujudkan sebanyak 50 hingga 200 stesen pengecas EV secara berperingkat di Ipoh. Sampai tahap yang cukup untuk membagikan wakil-wakil Ipoh semua guna. Tapi tengok juga, kena tengok ekonomi country kita dengan tengok berapa EV vehicle yang kita telah dijualkan kat Ipoh lah. Sekarang saya ingat ada berapa kan? 300 car Ipoh already sold. So appetite kita ada, setiap tahun kita akan tambahkan dekat lokasi yang strategik. Pusat Transformasi Bandar UTC Ipoh Perak dipilih menjadi lokasi penganjuran Mesyuarat Pengurusan UTC Malaysia Bilangan 1 2023. Menerusi penganjurannya, seramai 10 kaki tangan daripada Kementerian Kewangan Malaysia dan 44 anggota UTC seluruh negara terlibat dalam mesyuarat berkenaan. Mesyuarat yang diadakan itu bertujuan untuk membincangkan isu-isu berkaitan dasar dan pengurusan UTC bersama Kementerian Kewangan. Program yang berlangsung selama 3 hari itu turut diselitkan dengan aktiviti lain seperti lawatan ke beberapa pusat tarikan pelancongan di sekitar Bandaraya Ipoh. Antara lokasi yang dikunjungi, Tasik Cermin, Hoga Tea Valley dan Pusat Jualan Limau di Tambun. Program seumpama ini dilihat amat istimewa dan telah melambangkan satu manifestasi contoh kerjasama erat di antara satu sama lain. Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah menjalankan operasi bersepadu membersih dan membuang sampah sarap di premis nombor 24 Jalan Merpati Taman Ipoh baru-baru ini. Dalam operasi tersebut, sebanyak 3 buah lori seberat 8 tan digunakan untuk membuang sampah sarap yang dianggarkan seberat 3 tan. MBI dalam satu kenyataan memaklumkan operasi pembersihan itu terpaksa dilakukan selepas pemiliknya gagal menghentikan aktiviti menyimpan sampah di kediamannya untuk tujuan kita semula. Selain daripada itu, pihak MBI turut menerima aduan awam berkenaan gangguan di premis berkenaan sejak 2020 sehingga menimbulkan kebimbangan praktikal orang awam. Operasi pembersihan itu dilaksanakan oleh Jabatan Kesihatan Bandaraya dan Jabatan Perkhidmatan Pembandaran dengan penlibatan seramai 15 anggota. MBI amat memandang serius aktiviti pengumpulan dan penyimpanan barangan buangan, sisa-sisa barangan dan peralatan di dalam premis-premis kediaman. Aktiviti sebegini akan mengundang kepada kacau ganggu termasuk gangguan haiwan seperti tikus dan lipas selain mengelakkan daripada berlakunya kebakaran. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Itulah pepatah Melayu yang sesuai digunakan dalam penganjuran kempen kebersihan dan kesihatan persekitaran sekolah. Aktiviti seumpama itu amat digalakkan untuk pelajar di semua sekolah dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Ipoh MBI agar mereka dapat dididik dan diberi pendedahan dengan budaya memelihara dan memulihara alam sekitar di peringkat awal. Menerusi penganjuran program berkenaan, Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah menjadikan Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Chulan SMKRC sebagai perintis pelaksanaan kempen tersebut. Berucap pada majlis perasmian kempen itu, Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin berharap program tersebut akan menjadi benchmark kepada sekolah-sekolah lain dalam mempertingkatkan kesedaran tentang kebersihan dan kesihatan di persekitaran sekolah.
Sempena penganjurannya, pelbagai aktiviti diadakan antaranya taklimat kesihatan, pameran dan sesi soal jawab. Kempen tersebut dijayakan dengan kerjasama syarikat Aksha Solutions Sendirian Berhad dan syarikat Biovisma Sendirian Berhad. Baiklah saudara, laporan itu menutup Buletin MBI edisi ke-19. Jangan lupa saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandar Raya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.